Bolehkah Encik Azhar kongsikan mengapa Encik Azhar pilih untuk menghantar anak-anak, 6 orang anak, kesemuanya dihantar ke sekolah jenis kebangsaan Cina? Apa sebabnya dan apakah faktor-faktor yang mendorong anda untuk menghantar semua anak ke sekolah Cina? Okey, terima kasih kerana menjemput saya. Di peringkat awal, saya dan isteri saya berpendapat yang kita tidak boleh memastikan anak kita ni cerdik ke, pandai ke, pemikiran yang baik ke, fizikal yang baik ke. Jadi kita tidak boleh menjamin apa-apa untuk mereka. Cuma apa yang saya buat, saya menghantar ke sekolah aliran Cina adalah untuk memberi tambahan bahasa selain pada bahasa Inggeris. Itu peringkat awal saya punya prinsip saya lah. Tujuan hantar tu, dan saya nak anak saya bergaul dengan semua orang. Bukan surrounded dengan bahasa Melayu saja dan bahasa India, Cina dan terbukti sehingga hari ni kalau kita buat birthday party anak-anak saya, kalau dekat rumah je kawan-kawan ni kadang-kadang tu semua satu Malaysia ada. Macam-macam ni. Tapi dia orang berbahasa Mandarin lah. Sama-sama dia orang ni, India, Cina semua. Jadi berbalik pada soalan tadi, pada peringkat awal tu tujuan saya itu untuk mendapat kelebihan berbahasa selain pada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan setidak-tidaknya memberi peluang untuk anak-anak saya di masa akan datang dari segi pekerjaan, pergaulan dan peluang-peluang yang lebih terbuka lah. Bahasa Inggeris ada, Mandarin ada dan bahasa Melayu ada. Dan anak yang paling bongsu tu sekarang umur berapa? Masih bersekolah? Masih bersekolah. Di sekolah rendah? Ni kindergarten. Kindergarten. Wow, it's a huge gap. Setakat ini Encik Azhar rasa keputusan ini adakah betul ke, ataupun mungkin ada rancangan untuk menghantar anak yang belum masuk sekolah rendah untuk ke sekolah yang lain selain daripada SJKC? Saya yang anak yang last pun saya dah daftar sekolah. Dah daftar? Sekolah yang sama dah daftar. Kindergarten pun saya dah hantar berbahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Basic. Wow. Jadi sekarang ni umur 6 tahun pun dah boleh kira-kira lah kan. Anak-anak saya semua macam tu. Saya hantar pertama sekali saya hantar untuk mahir bahasa Inggeris. Bila dia masuk sekolah Cina, jadi tak boleh cakap sangat lah. Tapi satu yang agak sukar pada anak sulung. Memang susah. Saya ingat lagi waktu tu saya duduk di Ceras, jiran dengan satu Cina lah. Anak saya perempuan, kakak dia ni perempuan. Jadi bila nak ulang kaji pelajaran, saya definitely kita tak tahulah kan. Jadi pergi rumah sebelah, dekat pagar tu dia tanya lanti tu, ni apa semua. Anak sulung tu yang sedikit payah lah. Bila masuk anak kedua jadi mudah. Dia ada kakak dia dan seterusnya lah. Anak sulung tu umur berapa? 27. Wow, jadi dah 20 tahun lah sejak hari pertama anak masuk sekolah Cina. 那 Daniel 你觉得我用中文来跟你对话吧，好不好？我们强迫啦，我们还有国语。我想了解，就是当你去到这个华小的环境的时候，其实你有没有感觉说，因为同班同学很多都是非穆斯林，对吗？都是有族的同学。对。你是不是唯一的马来学生？在我的班那边就差不多有4-5个人咯，就是马来人，有比较少印度人，但大多数都是华人咯。但是你感觉到，当你去到这样子的班上，因为大部分都是有族的同学，你会感觉说自己不能够融入他们一起学习的环境吗？没有，应该是没有问题，因为在讲是小学，mathematics 就有华语 ，science 有华语，但是到中学我觉得是一模一样，好像 SMK，但是有 add on 华文就应该没有问题啊，在那边。那你觉得学了这个更加多的这个语言，比如说中文，因为你去的是华小，这样你感觉学会了中文有给自己增加一些什么优势吗？因为如果要打工的话，就有一点benefit 咯，一点 benefit， 因为刚毕业到现在都是做 sales，卖车那些，就到现在就做 property， 过后见了顾客。有些华人，有些马来人。如果华人就讲华语比较方便一点。
因为能够和不同源流的顾客沟通，是这样子吗？对，有些比如说华人的顾客，他们有时候要讲马来文，有些字不会，就我跟他们讲华文。你还可以协助翻译嘞di antara 对 bahasa. Okay, so itu satu kelebihan lah saya nampak. Jadi, Encik Azhar, bagaimana pula dengan penerimaan di kalangan saudara mara di rumah? Bila Encik Azhar membuat keputusan untuk hantar semua anak ke sekolah jenis kebangsaan Cina? Saya asal dari kampung lah. Saya first generation lah. My family, kita datang daripada Pahang lah. Pengheng Pengheng Zhou. Jadi bagi kita satu benda yang agak pelik lah. Daripada family saya ada tidak mencadangkan, tidak menggalakkan bila saya ada yang tidak mencadangkan sebab pada pemikiran dia orang tu mungkin di segi sebab kita kampung, kalau di kampung tu tak ada orang Melayu sekolah Cina, which di Kuala Kerau tu ada tapi agak jauh. Cuma pemikiran dia mungkinlah dari segi makan ke apa ke. Tapi anak saya yang sulung tu memang hari-hari kita masak. Kita bawa bekal untuk dia hari-hari. First di sekolah dekat Chungkwok, dekat Lok Yu. Lepas tu baru saya dah pindah ke sini, saya tukar Chonghua lah. Chonghua dekat Jalan Pahang. Jadi daripada family tu memang tidak dapat sokongan lah, bantahan lah. Memang menerima bantahan dari hari pertama. Tak sukalah, bukan dia decision adalah saya punya decision lah kan. Cuma family ada bagi tahu kenapa apa susah itu ni. Cakap tak apalah kalau susah. Cuma ada pandangan yang lain lah yang berbeza. Kita mungkin menitik beratkan di segi makanan lah. Pada ketika tu memang di kantin sekolah tu peniaga ni orang Cina. Jadi kita pun was-was lah kan. Kita masak pada rumah. Tapi hari ini anak saya sekolah di Chonghua di sini, sekolah rendah dan sekolah menengah, ada pekerja Indonesia yang bawa makanan apa semua. Jadi kita dah kenal. Jadi kita okey lah, tak ada masalah, kita pergi belanja, dia belanja. Jadi bagaimana pula Encik Azhar memandang situasi hari ini di mana ada golongan yang mempertikaikan, yang mencabar kewujudan sekolah vernacular di Malaysia? Ya, pada peringkat awal tadi kan saya bagi tahu tujuan saya menghantar tadi anak saya untuk mendapat kelebihan berbahasa selain pada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan selain pada itu saya menggalakkan anak-anak saya ni supaya berkawan dengan multiracial pada semua orang. Kalau kita nak survive dalam hidup ni, kita kena berkawan semua orang. India, Cina, dan bangsa-bangsa lain, Sabah, Sarawak. Jadi saya nak mix. Jadi kalau pandangan saya berkenaan dengan apa yang berlaku hari ini adalah lebih kepada saya suka perpaduan. Jadi saya nak, kalau kerajaan kena fikirkanlah sesuatu apa bentuk membuatkan orang marah ke punca dia. Saya rasa mungkin punca perpaduan. Mungkin anak kita hari ini kadang-kadang tak macam saya di kampung dulu. Kalau orang Melayu terjatuh, orang Cina datang dekat, kita dah kenal, tolong menolong, kenal. Hari ini tengok anak-anak kita gaduh sikit ya, oh Melayu dengan Cina, Melayu dengan India, kita tak nak benda tu. Tak sama dengan kampung. Jadi kalau faktor sekolah itu menjadi punca dan kerajaan kena fikirkan sesuatu. Pada saya lah, kalau boleh setiap sekolah tu biar bagi peluang diorang mengamalkan bahasa ibunda masing-masing, termasuklah Sabah Sarawak. Jadi kalau kepada yang diorang punya ni, saya tak tahu apa sebab diorang. Tapi kalau sedap perpaduan, disebabkan perpaduan dan itulah faktor dia, dan kerajaan kena fikirkanlah. Pandangan Encik Azhar ni memang bernas, sebab jika perpaduan tu adalah punca utama masyarakat hari ini pecah belah, saya rasa kita memang perlu fikirkan satu mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan perpaduan dan kesefahaman tu dimulakan di sekolah rendah, saya rasa. Soalan seterusnya saya nak tanya Daniel lah. Daniel rasa tak situasi ataupun environment di sekolah jenis kebangsaan Cina ni membantu Daniel dalam segi menghayati ke-Malaysiaan? First mungkin sebab daripada segi lain bangsa, dan diorang tak, mungkin daripada pandangan yang antara kawan sebab saya Malay, then surrounding also Malay, dan actually daripada sekolah rendah, dan majority bila like Chinese people dia grow up
cakap bahasa Cina. Bila dia nak connect dengan kita dan kita nak connect dengan dia, for the first time tu dia macam susah. Sebab dia 习惯讲中文 then 我习惯讲马来文. Yeah. So the culture and the communication untuk connect tu lain, susah. Then after masuk sekolah menengah, 中学, saya rasa macam usual lah. Me as a Malay, then berkawan dengan Chinese. Saya pergi mana-mana, bekerja, berkawan semua, saya speak Chinese. Dan saya rasa macam diorang dah nampak saya as a Chinese in person. So dia agak berbeza tau. Sebab you Malay, dan saya ada kawan Malay, jumpa dengan kawan Chinese. Dia cakap bahasa Malay. Dan dia orang punya vibes untuk cakap dengan Malay tu lain. Dan bila saya bercakap bahasa Cina, dan dia orang punya vibes bercakap dengan saya tu lain. Lebih baik, lebih positif? Lebih baik, lebih positif. Bagaimana pula dengan Encik Azhar? Adakah Encik rasa sekolah vernacular ini merosakkan hubungan etnik dan perpaduan di negara Malaysia? Saya terlintas dekat TikTok saya baru-baru ni, ada pernah pengurusi gerakan di Terengganu. Langsung tak boleh cakap Melayu. Jadi pandangan orang Melayu, you orang Malaysia ke? Dia mungkin macam tu. Dan mungkin sebaliknya pun sama. Jadi macam mana kita nak dapatkan macam Anthony Lok cakap, macam Wee Ka Siong cakap, kan? Fasih tau. Sebab semua orang sekolah aliran sama. Walaupun sekolah Cina tapi ada bahasa Melayu. Betul. Itu bahasa kita tau, bahasa negara tau. Macam Indonesia, macam Thailand. Tapi selebih itu kita ada bahasa ibunda. So boleh cakap. Macam Melayu di Thailand. Dia sama-sama dia orang cakap bahasa Melayu, Kelantan lah. Tapi dia pengurusan apa semua dia orang cakap Thailand. So saya rasalah mungkin faktor tu membuatkan kita renggang, mungkin tak tahu. Macam mana kita nak dapatkan benda tu balik, kan? Maksudnya jika kita dapat menguatkan lagi penguasaan bahasa kebangsaan, itu dapat menyelesaikan masalah yang dimaksudkan tadi? Ya, sebab macam dia bagi tahu tadi, anak saya bagi tahu, dia bila dengan orang Cina, kawan dia tu Cina, dia nak cakap Melayu dia macam segan, takut salah cakap ke, kan? Tapi bila dia tahu boleh cakap ni, dan kawan dia cakap Mandarin, dia rasa selesa tau. Dia nak bercerita pun selesa. Kita mungkin negara kita ni bahasa lah kot. Mungkin. Jadi kadang-kadang kita bila nak cakap tu kadang dia tak ada hormat satu sama lain. Dia macam mana kita nak ni? Kalau boleh di sekolah kebangsaan ataupun sekolah mana-mana bagi peluang bangsa lain ataupun kaum lain di Malaysia ni mengamalkan bahasa ibunda. Jadi setidak-tidaknya ada kawan dia tahu bahasa ibunda dia sikit, ni tahu sikit. Jadi mungkin di sekolah kebangsaan ke ada bahasa Mandarin ke, Tamil ke, kan? Jadi mungkin mengeratkan lagi. Sebab kalau budak sekolah Cina, India saya tak tahu. Tamil saya tak tahu. Sebab dia pergi pada sekolah private. Sekolah private totally dia takkan bercakap bahasa Melayu, dan selepas pada tu dia tak boleh nak berkomunikasi bahasa Melayu. Ya, jadi cadangan Encik Azhar tadi ialah untuk semua murid, semua pelajar untuk menguasai pelbagai bahasa, termasuk bahasa kebangsaan dan jika boleh bahasa Cina juga, mother tongue lah, bahasa ibunda kaum lain. Setuju tak Encik Azhar bahawa ada salah faham daripada segelintir golongan masyarakat yang mencabar kedudukan dan kewujudan sekolah vernacular, menjadikan hubungan antara kaum ni lebih kurang harmoni? Dia saya tak tahu dari segi undang-undang dan dari segi perlembagaan. Itu saya tak tahu. Tapi bagi saya apa yang ada di dalam undang-undang yang tersedia dan yang sedia pakai hari ini, kita kena ikutlah. Kalau kerajaan tu memikirkan suatu perpaduan tu baik satu aliran dan dia buat satu aliran, masa yang sama kita jangan menidakkan hak orang lain lah. Kalau orang lain tu dia kata dia perlukan untuk tak nak anak dia tak tahu langsung bahasa ibunda, jadi kita wujudkan satu alternatif lain. Tetapi kalau ada dalam perlembagaan tidak salah, dan tidak orang lain tak boleh nak petikai, kan? Contohnya dalam perlembagaan Tamil boleh diadakan di Malaysia, sekolah Mandarin jenis kebahasaan Cina boleh. Jadi orang lain tak boleh nak petikai, kan? Itu hak yang dah nenek moyang kita dah pilih dulu, dah tentukan dulu. Jadi saya rasa bukan faktor utama jugalah. Saya rasa banyak yang dia orang tekankan ni sekolah private dah, saya rasa kot. Sekolah rendah tak ada masalah saya. Sekolah menengah pun tak ada masalah sebab
sekolah menengah mata pelajaran ni semua sama. Cuma ada tambahan bahasa Mandarin je. Daniel, bila bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina ni, ada tak Daniel rasa sebab di kalangan pelajar dalam kelas yang sama tu ataupun kebanyakan tu ialah orang Cina, adakah Daniel rasa ini mempengaruhi pegangan kepada agama? Sebab bagi saya sekolah Chinese daripada sekolah rendah SJKC dan SMJK, bila Chinese atau Indian, dia kelas pendidikan moral dan kita akan pergi ke kelas agama. Dan kita akan memang spesifik dan digalakkan untuk ke pendidikan agama daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Daniel, 你上了小学这么多年，难道你回到家的时候，你都不会教你的父亲或者是母亲讲华语吗？会啊，所以他的华语现在他会好像他讲了一点点，一点点啊。因为如果你学了，但是你没有去讲的话，没有朋友，因为我爸爸也是有学过华语，但是他不会讲，因为他没有去练。那会写吗？ Do you know how to write? Tahu tulis tak? Tak lah, tak tahu karakter Cina ni. Intinya itu tahulah kan. Tapi macam sekarang lah family dinner kan, semua duduk dekat meja makan. Adakah anak-anak semua bertutulan bahasa Cina? Bergaduh mengira. Bergaduh mengira? Itu saja. Dia kalau kira berapa ni memang dia tak pandai kira Melayu. Anak saya semua kira Mandarin. Kira dalam bahasa Mandarin. Dia tak pandai kira Melayu kan. 1 kali 5 ke berapa dia tak tahu. Dia kalau cakap Melayu tiba-tiba kira saja. Dia tahu je. So dia buat like 1 2 3 4 5 6 7 you count in Mandarin. 没有咯，要乘的话，1 2 3 4 5 6 7 8 50这样咯。如果算的话，一定花不，因为从九年啦，在小学的时候，我们吃了饭的话，在外面排队就背乘法表，对，就背了。所以你们在如果要讲话要让父母听不懂那些，你们就会用中文交谈lah，是吗？ Jadi mereka bisik-bisik lah dalam bahasa Mandarin lah. Bila mereka tak nak. Tapi memang saya tak bagi dekat rumah lah. Saya cakap di rumah cakap bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Saya cakap kan. Tapi kalau bergaduh automatik lah. Okay. Kadang-kadang bergaduh dia tak nak kita mak ayah tahu kan. Dia cakap Mandarin lah. Interesting. Okay, terima kasih kerana sudi kongsi pendapat anda hari ini. Sebagai kesimpulan, saya ingin menirukan semua supaya lebih memahami. Jika ada yang tidak faham, ada yang kurang pasti, tanyalah kepada kawan-kawan di keliling kita. Jangan rasa kita, sebab kita kurang faham, kita rasa takut ataupun kita salah fahamkan kawan-kawan kita. Dan saya juga Hua Xiaosheng, macam Daniel, we attended Hua Xiao dan kita tidak rasa kurang sebagai penyumbang kepada keharmonian dan perpaduan Malaysia. Jadi itu saja daripada kami di sini. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih.